disarankan kepada kalian untuk membaca surah-surah Al-Quran yang boleh menjadi pertahanan buat diri kalian sebelum kita meneruskan kisah seram alam jin. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada kalian semua yang sudi hadir dalam kisah-kisah seram yang akan disampaikan. Baik, kisah kali ini seramnya lain macam sikit. Kalau kalian semua berani dengar pada waktu tengah malam, tak apa teruskan. Tapi kalau sekiranya kalian adalah di antara yang kurang berani, aku sarankan dengarkan kisah ini pada keesokan siang harinya. Jadi, apakah kisah yang akan disampaikan? Dengar sini baik-baik. Kisah ini adalah kisah benar di sebuah perkampungan di dalam negeri Perak. Lokasi tempat, maaf sangat-sangat, aku terpaksa rahsiakan bagi menjaga sensitiviti dan kemakmuran kemasyarakatan setempat di kampung ini. Jadi, aku terpaksa rahsiakan lokasi yang dimaksudkan. Dikabarkan, dimaklumkan kepadaku, kisah ini bermula pada era zaman dahulu-dahulu. Tahun berapa tu tidak dinyatakan, tapi yang pasti memang kisah dulu-dulu zaman-zaman atuk nenek, kemungkinan dalam lingkungan tahun 1970-an ke bawah macam tu lah. Di perkampungan ada seorang lelaki yang cukup dikenali oleh orang kampung mengamalkan ilmu hitam, sihir jahat orang panggil. Tapi ilmu hitam yang diamalkan lelaki ni, orang kampung kata amalan dia ni lebih teruk daripada amalan ilmu hitam yang biasa-biasa kita dengar. Jahat dan dosa lelaki ni pula lebih jahat, lebih dosa berbanding dengan dosa syirik. Nah, sampai macam tu sekali orang-orang kampung memberi bayangan kepada kita betapa jahatnya lelaki ni. Tapi bila dah dikatakan ajal maut adalah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehebat-hebat mana pun tuntutan ilmu hitam yang sekecil-kecil zarah ni pun pasti kecundang akhirnya. Lelaki ni meninggallah di kampung ni. Macam mana dia meninggal tu, wallahu alam. Orang-orang kampung bersepakat untuk tidak menanamkan jasad lelaki di tanah perkuburan Islam yang tersedia di kampung tersebut. Sebab kata orang kampung, lelaki ni dosa dia lebih besar dan jahat daripada dosa syirik. Katanya, jadi kalau tak ditanamkan di tanah perkuburan Islam di kampung tu, maka nak tanam kat mana kan? Orang kampung ni kata dia tanam dekat jauh di dalam tanah kebun terbiar, dan batu nisannya dibuat besar-besar supaya barang sesiapa yang melewati tanah kebun tu boleh menghindari daripada lalu di kubur lelaki berkenaan. Tapi kalian semua yang aku hormati, adakah selepas kematian lelaki ni maka tamatlah kejahatan, kejahilan ilmu hitam lelaki ni? Tak sama sekali. Ia tidak berakhir macam tu je. Sebab selang beberapa minggu kemudian, orang kampung sering sangat diganggu dengan pelbagai gangguan dan juga berbagai jelmaan macam-macam. Ada nampak pocong lah, ada nampak kain putih pontianak melayang-layang lah, ada nampak susu tubuh hitam macam jemalang lah. Dan kesemua gangguan tu sering berlaku sepanjang jalan tanah kebun tu. Barang sesiapa yang melewati lorong tu pasti kena dengan gangguan-gangguan. Bermulalah selepas waktu azan maghrib berkumandang sehinggalah tiba waktu azan subuh keesokan paginya. Jadi sepanjang waktu ni, kalau ada yang melalui jalan kebun tu, mesti kena ganggu dengan makhluk-makhluk yang kita gelar hantu ni. Walhal laluan lorong ni memang dah merupakan salah satu laluan utama bagi kampung tersebut. Nak tak nak kena lalu. Tapi gangguan ni bukan berlaku di jalan kebun tu je. Sampaikan di keliling rumah orang kampung pun juga kena ganggu.
Pelik, walhal ada yang rumah jauh daripada jalan kebun tu pun kena kacau. Bila diselidik oleh orang kampung, rupanya penyebab punca utama selain daripada melewati jalan kebun tu adalah nama lelaki tu. Jangan disebut nama lelaki tu. Kalau disebut, pasti akan diganggu dengan kehadiran makhluk yang bukan-bukan. Jadi orang kampung pun sepakat untuk tidak menyebut nama lelaki tu sama sekali. Lupakan, lenyapkan nama lelaki ni daripada kepala otak masing-masing. Tapi itu yang berlaku pada zaman dulu-dulu. Dikisahkan kembali pada zaman sekarang. Maka sejauh mana kebenarannya? Bila dah dikatakan kisah benar, maka benarlah kisah tu. Sebab pernah berlaku baru-baru ni, seorang gadis yang baru balik daripada kerja kilang menaiki bas. Entahlah macam mana boleh pula balik lewat pada malam tu, mungkin kerja banyak. Rumah gadis ni kena melewati jalan kebun tu. Nak tak nak kena redah je lah kan. Tapi gadis ni tak sampai pun di rumahnya malam tu. Sedar-sedar rupanya gadis tu pengsan semalaman di jalan kebun yang dimaksudkan, sehinggalah keesokan paginya. Kata gadis tu, masa dia lalu, dia diganggu dan dikejutkan oleh sesuatu yang menakutkan. Apa yang mengganggu gadis tu tak dinyatakan dengan tepat, tapi dikatakan makhluk yang menakutkan. Bukan itu je ya, ada juga berlaku gangguan pada pomen ataupun staf TMB yang sedang membaiki lampu jalan di jalan kebun tu. Macam ni ceritanya. Malam tu, orang TMB ni dapatlah aduan. Katanya lampu jalan di kebun tu tak hidup. Jadi orang TMB ni datanglah nak baiki lampu jalan pada malam tu. Sedang salah seorang daripada orang TMB ni membuat perbaikan lampu jalan, sedang berada di atas tangga di tiang lampu tu, tiba-tiba kedegup bunyi orang TMB ni terjun daripada ketinggian lampu jalan tu. Dia terjun ke bawah tau. Sambil tu menjerit panggil kawan-kawan TMB yang lain masuk ke dalam kereta, terus beredar daripada kawasan berkenaan. Sampaikan tangga TMB dekat tiang lampu tu pun ditinggalkan. Katanya masa di atas tangga tu sedang tekun membilik-bilik lampu jalan tu, tiba-tiba lampu di kepala dia ni tersuluh satu lembaga hitam yang sedang menenggik di atas talian kabel elektrik yang sangat-sangat hampir dengan dia. Mau tak terkejut kawan tu kalau aku pun sebagai contoh tengah bilik-bilik lampu jalan, tiba-tiba ada nyamuk. Nyamuk ni ya Allah. Bapak ah, aku pun terjun. Larikan diri dulu. Sakit tolak nombor 2. Yang penting larikan diri dulu. Bahkan kalau kalian semua nak tahu, dikatakan juga imam kampung pun memang tak lalu dekat jalan tu kalau dah sampai waktu maghrib. Sanggup ambil jalan jauh nak kusurau daripada boleh sampai 5 minit jadi 15 minit untuk sampai, sebab ambil jalan jauh. Baik, individu yang menceritakan kisah ni pada aku pun katanya pernah ditampar oleh bapa dia sebab soalan yang diajukan. Begini soalannya sebagai contoh. Bapa, nak tanya sikit boleh? Betul ke orang kampung kata jangan sebut nama macam tu? Mana kamu dapat nama tu ha? Jangan kamu sesekali sebut nama tu. Ingat dan hadamkan elok-elok. Jangan sebut nama tu. Faham? Sampai macam tu sekali dia kena tampar. Katanya juga masa dia kena tampar tu, dia terguling-guling termasuk bawah kursi. Kuat tak kuat lah tampar bapak dia tu kan. Tapi ada benarnya, sebab malam tu individu yang bertanyakan soalan nama terlarang ni, malam tu kena kacau. Nasiblah kacau tu kacau ringan, bunyi ketukan-ketukan di luar tingkap rumah je. Alhamdulillah tak melarat, setakat ketuk-ketuk tingkap je kena kacau tu. Dan ada satu kisah yang melibatkan tim paranormal. Bagi aku tim paranormal ni yang menarik ni kisah ni. Dia menghubungi salah seorang daripada penduduk kampung, kira macam kawan lah kan. Mereka tim paranormal ni call lah kawan dia ni bertanya, "Halo, Assalamualaikum Man. Man,
Kami nak tanya lah Man, dekat tempat hang ni tak ada ke tempat-tempat yang menyeramkan ke, yang boleh menampak penampakan ke? Share lah sikit. Kalau ada kami nak datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada je. Kalau korang nak, aku boleh tunjukkan tempatnya. Boleh, datang. Mai datang. Hari yang sama juga, tim paranormal ni pun hadirlah ke kampung ni. Maka kawan mereka ni merangkap kepada penduduk asal kampung tu, tunjuklah lokasi tempat jalan kebun tu. Mereka tim paranormal ni nak buat shooting set dekat tanah kubur jasad lelaki nama terlarang ni. Jadi awal-awal lagi kawan dia ni yang merangkap kepada penduduk kampung asal ni pun bagi tahu. Kata dia, aku boleh tunjuk dari jauh je. Yang selebihnya pandai-pandai lah korang cari dalam kebun tu. Tandanya senang. Ada batu nisan besar korang boleh nampak nanti. Aku boleh hantar sampai tepi jalan ni je. Pandai-pandailah korang masuk. Aku nak balik dulu. Nanti jangan lupa call aku update. Aku risau pula korang ni apa jadi nanti kan. Don't worry bro. Kita orang dah biasalah benda ni. Dah biasa lalui benda ni. Kata tim paranormal tu, yakin sungguh beliau. Tidaklah sehingga bila dah terlalu lama tak ada update daripada tim paranormal ni, risaulah kawan diorang ni kan. Jadi kawan diorang ni tengah duduk dekat rumah ni, call lah tim paranormal ni nak tanya khabar. Assalamualaikum, woi, korang kat mana ni? Lama sangat tak update ni. Apa cer? Kalian nak tahu ke apa jadi? Rupa-rupanya tim paranormal ni dah separuh jalan pulang ke rumah markas masing-masing. Siap kawan yang tengah call ni, yang nak tanya khabar ni pun kena marah. Woi, kamu tanya kami buat apa? Kami dah cabut dah weh. Kamu hantar kami ni kat mana? Aduh ya Allah. Aduh idaklah. Kami tak adalah nak teruk macam ni. Setakat jumpa sikit-sikit je. Ganggu sikit-sikit udahlah. Ini dah kira teruk weh. Ya Allah. Parah weh. Parah. Boleh pula ya nak pilih-pilih sikit-sikit banyak-banyak macam tu. Allahu Akbar. Dia ceritakan kepada aku, masa tim paranormal ni tengah set up kamera berhampiran dengan tanah kubur tu, tiba-tiba dengan serta-merta kesemua tim paranormal ni tak boleh bergerak. Kaku. Sedikit pun tak boleh bergerak. Yang boleh digerakkan hanya anak mata saja yang boleh digerakkan. Tangan, kaki, mulut, kepala, leher, badan, apa semua tidak ada boleh digerakkan. Anak mata je boleh gerak. Masa ni lah mereka semua ni dipertontonkan dengan penampakan lembaga besar berbulu berwarna hitam bermatakan merah menghampiri setiap seorang daripada mereka semua ni, berenung tepat ke arah mata diorang semua ni satu persatu. Diorang ni tak boleh nak bergerak sama sekali. Nak tak nak kena hadam tengok muka jembalang ni juga. Tapi mereka bernasib baik. Sebab apa? Sebab jembalang tu hanya bertindak melihat diorang je. Tak lebih dari itu. Nak kata ketuk kepala pun tidak, nak terajang pun tidak, nak penampar pun tidak. Setakat tengok aja. Nasib baiklah. Kemudian jembalang tu pun menghilang. Bila mereka ni boleh bergerak semula, apa lagi mereka semua ni packing barang-barang, kemas, cabut. Tak tunggu dah. Siap ada yang terberak pun ada. Bukan terberak, terkencing pun ada katanya. Yalah, selalunya dalam movie atau filem je. Ini realiti. Berlaku dalam dunia nyata. Mau tak terbocor saluran najis diorang ni kan. Untuk pengetahuan tambahan kalian semua, tim paranormal yang aku masukkan ni adalah salah satu tim paranormal yang popular di tanah air kita ni tau. Siapa tu agak-agaknya? Senyap, aku tak nak bagi tahu. Jadi kalian semua, jalan tanah kebun tu satu hal lah kan. Kalau lalu waktu malam, sahih mesti kena ganggu. Tapi yang paling dahsyatnya pula, pantang disebut nama jasad lelaki tu. Kalau sebut, mesti benda yang berdamping dengan jasad tu dulu akan menghadirkan diri. Tak kiralah di mana kita, mesti benda tu hadir, sama ada cepat atau lambat je kehadiran benda-benda tu. Aku hanya boleh katakan pendamping pada lelaki yang bernama terlarang ni adalah SAKA. Aku tak nak sebut SAKA ni sebab ada sebab yang tertentu. Itu lain kali aku boleh sediakan episod khas. Kenapa SAKA ni pantang disebut di setengah-setengah tempat.
Ada setengah-setengah tempat tu boleh, no problem. Nak sebut-sebutlah tak ada masalah. Tapi mendatangkan masalah kalau disebut di tempat yang terlarang. Lain kali aku explain dan jelaskan kenapa SAKA ni pantang disebut di tempat-tempat yang terkecuali. Kalian memang nak tahu sangat ke nama terlarang ni apa nama dia? Aku masa dapat tahu nama terlarang ni pun, aku sendiri pun tak cari pasal. Aku ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak, jadi tak nak cari masalah. Nak cuba-cuba membuktikan kesahihan nama terlarang ni. Kalian sanggup ke nak tanggung risiko? Aku rasa tak perlu, sebab dalam masa yang sama nak menjaga aib keluarga saudara mara yang mengenali nama terlarang lelaki ni. Cukuplah sekadar orang kampung saja yang tahu. Tapi apa yang paling penting, poin yang paling penting, sehebat-hebat mana pun makhluk di muka bumi ni, ya, sehebat-hebat zarah ni, maha hebat lagi, maha agung lagi kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pun kalau kalian nak tahu juga apa nama terlarang ni, kalau kalian nak tahu juga, okey, sedia. Aku bagi tahu ni, kalian tulis, ingat baik-baik. Okey, dah dengar ni, jangan sebut nama pakai mulut, guna pakai hati je. Okey, dengar baik-baik nama ni. Nama terlarang ni adalah seperti biasa, kalian semua kena faham, kena tahu setiap apa yang dibualkan, yang dibicarakan oleh kita semua. Sebagai contoh, seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin yang secara umumnya majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni. Tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Maka wajarlah kita dindingkan diri kita dengan surah-surah ayat Al-Quran. InsyaAllah, insyaAllah. Amin. Terima kasih kepada semua yang sudi menonton kisah-kisah seram yang disampaikan, menghayati kisah-kisah seram yang disampaikan. Aku mohon jasa baik kalian semua, ya. Mohon jasa baik kalian semua sesaat dua dalam subscribe, share maupun like, ya, supaya ia menjadi satu pemangkit semangat bagi aku bagi meneruskan kisah-kisah seram yang lainnya dia akan datang, ya. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan topik bicara kisah-kisah seram dalam Kisah Seram Alam Jin. Kejap. Kalian nak tahu sangat ke apa nama terlarang ni? Kalau nak tahu sangat, PM aku, nanti aku dedahkan. Nanti aku bagi tahu apa nama terlarang ni. Tak nak bagi tahu dekat video ni. Nanti yelah, orang tua boleh tengok, orang muda boleh tengok kan. Budak-budak pun boleh tengok. Takut budak-budak sebut buat dia betul-betul jadikan masalah. Ya, PM aku, nanti aku dedahkan. Okey? Terima kasih. Assalamualaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.